Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita berhenti di hadis yang ke-19. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, hadis yang ke-19, sedikit lelaki dan banyak perempuan. Ini hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman lah. Jadi Nabi sebut. Dan hadis-hadis akhir zaman ni, ataupun hadis-hadis yang Nabi sebut apa yang akan berlaku, ini termasuk dalam min dalailin nubuwah, daripada tanda-tanda benarnya Nabi itu Nabi. Sebab Nabi cakap benda tu berlaku. Ini tanda Nabi itu memang Nabi. Macam mana Nabi tahu? Melainkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuan-tuan boleh tengok yang Nabi sebut berlaku sekarang ni. Yang kita baca ni pun sekarang kita nampak. Sedangkan pada zaman Nabi SAW benda tu tak ada. Antara hadis dia tuan-tuan, antara hadis dia dalam ni tak ada. Yang Nabi sebut tentang Dajjal. Nabi kata yakhrujud Dajjal min Isfahan yatbi'una ad-dajjal 70,000 min yahudi al-Isfahan alaihim tayalis. Nabi kata Dajjal ni dia akan mula-mula keluar daripada Isfahan. Kita akan dengar Dajjal keluar daripada Isfahan. Isfahan di mana? Di Iran. Isfahan di Iran. Mula-mula kita tahu hadis riwayat Imam Muslim. Dajjal ni manusia tahu keluar daripada Isfahan. Kemudian Nabi sebut yang akan ikut dia, pengikut Dajjal yang pertama adalah 70,000 Yahudi Isfahan. Masa Nabi sebut ni tuan-tuan, kita pun tak tahu di Iran tu ada Yahudi zaman Nabi. Rupanya sekarang ni di Isfahan memang banyak Yahudi pun situ. Sekarang ni Yahudi duduk di situ ramai. Dan Nabi pun sebut dah, masa Nabi sebut bukan situ tempat Yahudi, itu tempat Parsi. Tapi sekarang kita saksikan memang di Isfahan itu, walaupun dalam Iran, dalam tu majoritinya orang Yahudi. Dan mereka lah yang akan menjadi pengikut Dajjal yang pertama. Baik. Kemudian ni antara hadis dia lagi lah tuan-tuan, yang Nabi sebut dulu sekarang berlaku. An Anas radhiyallahu an qal, hadis daripada Anas radhiyallahu an, dia berkata, la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan ceritakan setelah aku. Hadis ni Anas dengar daripada Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ah ay yaqilla al-ilmu wa yadhhar al-jahlu wa yadhhar az-zina wa takthura an-nisa wa yaqilla ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda kiamat? Ini ulama kata tanda-tanda qurbi sa'ah. Tanda-tanda kiamat tu nak dekat dah. Tanda-tanda nak habis dah. Dunia ni dah nak habis. Yang pertama ialah ayyaqillal ilma, ialah sedikit ilmu. Macam mana nak faham? Sedangkan lah ni kitab banyak. Apa makna sedikitnya ilmu? Ayyaqillal ilmu, ilmu tu sedikit. Dia ada dua makna. Makna yang pertama
Saya dah baca dari terjemahan tuan-tuan. Pengarang tak sebut, jadi saya sebut di sinilah. Makna yang pertama adalah hilangnya al-amalu bil ilmi, yakni amal kepada ilmu. Ilmu tu ada tapi amal tu tak ada. Itu makna yang pertama, dan memang dah berlaku dah tuan-tuan. Pada zaman dulu dah berlaku. Ilmu ada tapi amalan tak ada. Jadi apa makna dia? Orang tahu pakai tudung tu wajib tapi tak pakai tudung. Apa makna dia? Orang tahu bahawasanya apa? Riba itu haram tapi pakat makan riba. Orang tahu berjudi itu haram tapi berjudi. Ramai orang tahu benda ni haram tapi dia buat, benda ni wajib tapi dia tak buat. Jadi apa makna dia? Tahu saja tak buat. Jadi itu yang hilang. Berdasarkan hadis daripada Abu Darda, Nabi SAW sebut, satu hari kata Abu Darda, Nabi ni tengok langit, khasha'a bi basarihi ila sama. Nabi tengok langit dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadza awanun yukhtalasu fihi al-ilmu minan nas. Zaman kinilah, ini zaman Nabi SAW lah, zaman umat dah lah, zaman umat Nabi lah SAW, yang akan dicabut ilmu daripada manusia. La yaqduru minhu syai'un. Manusia tak dapat berkuasa di atasnya apa-apa, tak dapat buat apa-apa dengan ilmu dia. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia ditanya Nabi, nama dia Ibnu Labid Al-Ansari. Ditanya pada Nabi SAW, kaifa, bagaimana ya Rasulullah, kaifa yukhtasalul ilmi, yukhtalasul ilmi, bagaimana ilmu itu dicabut? Wa nahnu naqra'ul Quran, sedangkan kita baca Quran, kita baca juga Al-Quran kepada anak dan isteri kita. Sebab Quran ada, hadis ada. Macam mana nak dikatakan ilmu tu hilang? Kata Nabi SAW, kaifa, Nabi kata apa? Ka hadhihi Taurah wal Injil fi Yahudi wan Nasara. Pada zaman Nabi dah ada kitab Taurat dan Injil pada orang Yahudi dan orang Nasrani. Fama tughni anhum, tidak memberi selamat pada mereka. Mana dia apa? Kitab Injil ada, Taurat ada, tapi tak amal. Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu amal kitab Taurat dan Injil, mereka akan beriman dengan Nabi SAW. Pasal dalam Taurat dan Injil ada sebut tentang Nabi SAW, tapi dia tak amal isi kandungan tu. Yang sebut min ba'di ismuhu Ahmad, setelah nanti akan datang seorang Nabi nama dia Ahmad atau Muhammad. Ilmu ada tapi tak amal, tak ada apa tuan-tuan. Ilmu ada, tak amal, tak ada apa. Itu yang pertama. Kemudian sahabat Nabi ni dia tanya kepada apa? Ubadah bin Samit berkenaan dengan hadis daripada Abu Darda ni. Jadi ilmu yang pertama dicabut, al-amal bil ilmi. Amal tak ada ilmu tu mula-mula hilang. Ada ilmu tapi tak amal. Kata Ubadah bin Samit, sadaq, betul apa yang disampaikan oleh Abu Darda. Kalau kau nak tahu, aku nak beritahu ni. Mula-mula amalan yang dicabut daripada manusia ni, amalan yang mula-mula dicabut daripada umat Nabi SAW, tahu tapi amalan yang mula-mula dicabut adalah al-khusyuk, yakni khusyuk. Khusyuk sampai dikata yushiku an tadkhul masjida fala yara ahadan rajulan khashi'an. Hampir-hampirlah sekarang ni kita masuk dalam masjid, kita tengok tidak ada lagi orang yang betul-betul khusyuk. Khusyuk ni maksud dia apa? Khusyuk, fokus, bagi perhatian, khusyuk dan khudu' tuan-tuan. Perhatian tu bila sembahyang semata-mata pada Allah. Sahabat Nabi tuan-tuan, masa Nabi bagi ceramah macam ni, sahabat Nabi ni seperti mana apa? Tunggui kayu tuan-tuan. Kalau burung boleh hinggap. Khusyuknya sahabat Nabi tu macam tunggui kayu. Sampai burung boleh hinggap. Bila Nabi bagi apa? Bagi ceramah, tazkirah. Kalau kita tuan-tuan, dapat lagi tuan-tuan. Itu yang mula-mula dicabut. Lepas zaman tabi'in dah kurang, dah nampak mula dah orang yang tak khusyuk dalam masjid. Kalau kita khusyuk tuan-tuan, tidur lah kot tu. Senyap ya, tak berak kan. Senyap dah tak berak. Baik, ini khusyuk sungguh. Maksudnya bila sembahyang, Allah Ta'ala puji kan orang yang berjaya khusyuk. Ini sahabat Nabi tuan-tuan, bukan nanti dalam solat, dalam kuliah pun sangat khusyuk, bagi perhatian sungguh, tak bergerak, senyap badan dia. Itu Nabi SAW pernah apa? Tegur orang yang dalam sembahyang main janggut. Nabi SAW sebut, lau khasha'a qalbu hadha
la khasyiat jawarihuhu, kalaulah hati dia ni khusyuk, maka tangan dia pun khusyuk. Maknanya dia apa? Kalau hati dia khusyuk, tangan dia khusyuk, senyap, fokus di depan, fokus pada bacaan. Bila baca, fokus pada bacaan, fokus kepada, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata khusyuk. Kita kena memusatkan fokus kita, memusatkan ingatan kita, memusatkan hati kita. Dan benda ni kena usaha. Dia bukan datang sendiri, kita kena usaha. Tuan-tuan, macam sekarang, kadang-kadang tengah duduk, kepala kita fikir macam-macam kan. Sekejap nak makan apa tau, dia main macam-macam. Sekejap balik nanti nak meracun ke, nak pergi laut dia main. Macam mana tuan-tuan nak dapat khusyuk? Tuan-tuan yang kena paksa dia. Tuan-tuan kena hilangkan dia, tuan-tuan kena pusatkan. Benda tu kena usaha. Bukan tuan-tuan bila nak main khusyuk tau. Bukan macam tu. Tuan-tuan yang kena usaha. Kena usaha ke atas dia. Baik, jadi sama dengan solat. Dan Allah Ta'ala memuji kan orang Islam yang paling berjaya adalah orang Islam yang khusyuk kan. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Nampak tak? Nombor satu sekali, alladhina hum fi salatihim khashi'un, semayang khusyuk. Bila semayang fokus, dia tak melilau tuan-tuan. Kalau siapa semayang dia khusyuk, insya-Allah kerja dia bagus. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bila dia semayang, dia fokus apa yang dia buat. Dia melatih minda dan hati dia. Nanti bila dia habis semayang, masa dia buat satu kerja, dia akan fokus sungguh. Itu kelebihan dia. Sayangnya tuan-tuan, benda tu diambil oleh orang bukan Islam. Dia pun tak semayang, tapi dia buat apa? Dia pun meditasi. Konsep sama, memusatkan akal fikiran. Cuma tak dapat pahala lah tuan-tuan, tapi manfaat untuk kesihatan sama. Itu mana-mana orang, dia kalau orang membutir yang hebat-hebat, dia ada meditasi, dia duduk diam sat. Dia tak dapat pahala, benda tu bukan ibadah. Malah ada yang buat kerana apa? Om kan, om tu Tuhan agama Hindu. Tapi konsep yang dia ambil adalah apa? Konsep yang dia ambil adalah memusatkan perhatian dan akal fikiran, khusyuk. Sebab tu ada meditasi, dikosongkan fikiran. Kosongkan fikiran. Kalau kita kosongkan fikiran dan kita fokus pada bacaan. Dan kalau tuan-tuan keperasan, kalau tuan-tuan pusatkan fikiran dan tuan-tuan fokus pada bacaan, tuan-tuan takkan lupa rakaat. Yang biasa lupa rakaat ni pasti apa? Kita ingat benda lain. Pasal tak? Bila kita fikir benda lain, kita lupa rakaat. Semayang-semayang kita terfikir benda lain lah. Kunci letak mana tau. Kita dah fikir benda lain. Sekejap lagi mula, ni rakaat yang keempat ke rakaat yang ke pertama? Tu teruk sangat lah. Rakaat keempat ke rakaat ketiga? Pasal kita dah mula fikir ke lain, dia dah distract. Dia ada distract kita punya fikiran. Suatu kadang-kadang kenapa non-Muslim boleh fokus, kadang begitulah, dia ada meditasi itu. Kita sebenarnya dalam solat sehari 5 kali. Tapi sayangnya bila kita solat, kita tak memusatkan fikiran kita betul-betul. Kadang masa semayang lah kita fikir macam-macam. Fikir masa semayang lah nak berangan, kita tak pusatkan ke fikiran. Itulah amal yang pertama yang dicabut. Jadi bila kita semayang, kita pusatkan akal fikiran. Tengah semayang dipikir benda lain, tarik balik, pusat. Pusatkan pada apa yang kita baca dan apa yang imam baca. Baik, yang pertama sekali apa? Sedikitnya ilmu. Kemudian barulah yang makna yang kedua adalah sedikitnya ilmu di sini bukannya tak ada Quran, tak ada hadis. Sedikitnya ilmu di sini makna dia bukan tak ada kitab. Kitab banyak. Tuan-tuan pergi pesta buku tuan-tuan, tak larat nak beli. Saya pun tak larat nak beli. Macam-macam jenis buku ada, bab semayang, bab faraid, macam-macam jenis buku. Ustaz ni tulis. Sampai kita tengok macam-macam jenis buku ada tuan-tuan. Sampai kita beli pun kadang-kadang tak habis nak baca. Sebab itu tanda kiamat juga, zuhurul qalam. Banyaknya tulisan-tulisan buku. Buku banyak, tapi tak banyak yang baca satu. Tak banyak yang simpan di dada. Sebab tu makna yang kedua adalah apa? Kematian orang yang berilmu. Pasal buku kalau banyak pun orang tak baca, orang tak tahu. Dia kena ada orang yang di dada dia ada ilmu. Dia boleh tegur terus. Nampak salah, ni silap, bercanggah dalam kitab sekian dan sekian. Ini silap, bercanggah dalam bercanggah dengan ijma' ulama. Ini silap, bercanggah dengan ayat Quran sekian dan sekian, hadis. Bagaimana nak istinbat hukum. Bila ilmu ada di dalam orang, ilmu, dia akan berjalan. Dan dia yang akan tegur, ini silap salah. Tapi kalau ilmu ada dalam buku,
Kalau kita tak buka, macam mana? Kita tak buka. Apatah lagi kalau kita malas buka. Hilangnya orang yang di dada dia ada ilmu. Dan orang ni pula bukan sekadar ada ilmu, dia ada ilmu dan dia amal. Sebab ada juga ada ilmu tak amal. Yang ni ulama jahat pula. Ilmu ada tapi nak cakap macam ni nanti kena tindakan pula. Dia jadi macam tu. Cakap lagu ni sekali tak dapat jawatan ni pula. Dia tak berani nak cakap benda yang benar. Ulama su dia panggil. Nak tahu ulama jahat ni, ulama yang disebut itu bercanggah dengan Quran dan hadis. Ulama su. Jadi dia tak amalkan ilmu dia. Kata Imam Syafi'i, nak tengok ulama su akhir zaman ni macam mana? Tengok sabar belakang dia. Ulama su belakang dia biasanya orang yang memang memusuhi Islam. Kita tengok orang yang duk angkat dia, sokong dia adalah orang-orang musuh-musuh Islam. Kalau tuan-tuan tengok zaman penjajah dululah. Zaman penjajah, British bila dia jajah semua negara ni, dia akan cari mana-mana ustaz, mana-mana ulama yang boleh bagi fatwa, sokong dia. Di India, merata dia akan lantik siapa-siapa. Jangan lawan British. Dia suka. Dia akan pegang ulama-ulama ni. Yang penting dia selamat. Kalau belakang dia penjajah, belakang dia British, belakang dia yang memang merugikan agama dan bangsa, dia ulama su. Dan kita tengok dia musuh pada siapa? Dia ulama tapi dia musuh dengan ulama-ulama lain. Yang bagus. Memang dia ulama su, jahat. Ulama baik nak tahu macam mana ulama baik? Ulama baik ni tengok siapa belakang dia. Kalau belakang dia banyak orang yang baik-baik tuan-tuan, insya-Allah tu ulama yang baik. Yang kedua, tengok musuh dia siapa. Sebab ulama yang baik ni, musuh dia mesti golongan apa? Munafik, kufar dan orang yang fasik. Orang yang benci pada agama, dia akan musuh pada ulama yang baik. Kerana apa? Kerana ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi itu pewaris, ulama pewaris Nabi. Tuan-tuan bagi tahu saya, ada ke Nabi yang mai dakwah tidak dimusuhi? Ada ke? Ada ke Nabi yang bila berdakwah orang terima bentang kapet merah? Tak ada. Saya sebut tak ada. 25 rasul semua ditentang tuan-tuan. Malah ada 313 rasul. Sebab tuan-tuan ingat Nabi SAW mula-mula Jibril alaihi salam jumpa dia kan. Nabi kan takut, lepas tu Khadijah bawa jumpa dengan pak saudara Khadijah. Seorang yang hafal kitab Taurat dan Injil. Dia orang Islam lah. Dia hafal Taurat dan Injil. Apa nama dia? Waraqah bin Naufal. Mengadu apa yang Jibril jumpa Nabi kan, peluk Nabi tu. Apa kata Waraqah? Itu adalah namus, yang ini Jibril. Kemudian apa kata Waraqah? Engkau akan dimusuhi, engkau akan dibenci, engkau akan dihalau daripada tanah ni. Kemudian kata Nabi SAW, adakah saya akan dimusuhi? Saya akan dihalau daripada tanah ni? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada yang bawa risalah ni kecuali dia akan dimusuhi. Adakah Nabi dimusuhi? Ya. Siapa yang mula-mula musuh pada Nabi? Pak saudara dia, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab punya baik dengan Nabi tuan-tuan. 40 tahun Nabi SAW duduk di Mekah, orang panggil Nabi apa? Al-Amin. Betul tak? Orang Mekah respect sungguh Nabi, tak pernah cakap tipu. Al-Amin. Abu Lahab tu baik sungguh dengan Nabi SAW, baik sangat-sangat. Nabi lahir, dia lah yang apa? Yang sangat gembira kan, buat majlis besar-besaran. Malah dikahwinkan dua anak dia kan, Utbah dengan Utaibah kan, dengan anak Nabi kan. Dia boleh kahwin sebab macam sepupu, dua pupu kot. Anak Nabi Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Tapi bila Nabi berdakwah, dia suruh Utbah dengan Utaibah ceraikan isteri dia. Saya nak cerita, bila Nabi mula-mula dakwah, mula-mula kuat melawan adalah orang yang paling rapat dengan Nabi SAW. Malah adik-beradik dia, malah adik-beradik Nabi yang paling gembira dengan kelahiran Nabi. Dia buat apa? Bila Nabi sebut dekat apa, di Bukit Safa, dia kata apa? Wai apa? Tabban lak. Nabi mula, bila Nabi dakwah, orang duk puji Nabi Al-Amin Al-Amin 40 tahun sebelum ni. Tapi bila Nabi start dakwah, tuan-tuan dengar, Nabi mula rasa taste. Rasa apa? Rasa beratnya dakwah. Tabban lak, celaka hang. Selama sebelum tu orang puji Nabi SAW. Tapi bila bawa risalah yang benar, celaka. Malah dibaling batu lagi tuan-tuan, kena kaki Nabi berdarah. Baik, nak ceritanya tuan-tuan gitu. Kalau ulama yang baik ni, dia akan ada musuh di kalangan musuh-musuh Islam. Malah ada Nabi yang dibunuh kan, Nabi Yahya dan Zakaria. Ada tak Nabi yang berdakwah orang tak beriman? Jangan kata Nabi tak pandai dakwah pula. Ada orang kadang-kadang dia kata apa? Nabi tak pandai dakwah kan.
Saya pernah dengar ada satu orang kes di Palestin. Dia kata apa yang berlaku di Palestin tu bukan salah Israel, salah orang Palestin kerana tak berdakwah kepada Israel. Senang. Hang pergi sniper tembak hulu kepala. Sembang senang lah, kita tak duduk di situ. Betul tak? Ada orang kadang-kadang dia bukan masalah dakwah, masalah dia memang tak mau terima. Kadang-kadang itulah seronok berteori. Teori itu seronok. Teori kan. Kita duduk di situ. Nabi perang tak tuan-tuan? Perang kan? 28 perang Nabi ikut. Terkorban. Nabi luka tak? Luka. Nabi jatuh dalam lubang, patah gigi. Nabi tak pandai dakwah kah? Ada orang dia bukan tak mau dakwah, dia memang dia tak mau terima. Memang ada orang lagu tu. Dia keras. Sebab tu dalam Islam ada tak disyariatkan perang? Ada. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang beriman berapa? Tak sampai 100 82. Berani kata Nabi Nuh tak hati berdakwah? Berani kata, jangan. Kita kena tahu manusia ni tak sama, lain, berbeza-beza sifat dia. Kenapa datang banjir tuan-tuan? Banjir jadi apa? Satu muka bumi banjir. Doa Nabi Nuh. Setelah Allah wahyukan pada Nabi Nuh, tidak ada lagi yang akan beriman. Nabi Nuh yang berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan tinggal walaupun satu batang tengkuk orang kafir atas muka bumi. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya kalau engkau tinggal mereka akan menyesatkan orang yang lain, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang jahat dan kafir. Itu doa dalam surah Nuh. Tu datang banjir tu. Nabi Nuh tak hati dakwah. Jangan. Jangan. Kadang-kadang orang ni seronok berteori ya. Dia berteori sampai dia duduk di alam fantasi tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, sedikitnya ilmu, termasuklah akan datang makin lama makin kurang alim ulama, makin kurang meninggal. Ulama betul bukan ulama su ulama betul. Ulama yang ada ilmu dan berani menyatakan kebenaran, dia makin kurang. Jadi tinggal ulama jahat lah, ulama jahat ataupun kurangnya banyak orang yang jahil. Kemudian wa yadhharul jahlu, banyak kejahilan. Lah ni banyak kejahilan ke tak banyak? Banyak tuan-tuan. Orang semayang dalam keadaan tidak tahu. Betul tak? Mengaji tak mau. Ada. Bukan ada, banyak lah tuan-tuan. Yang pertama tak mengaji tuan-tuan. Tuan-tuan kalau orang selingsing ni kan tuan-tuan, kalau semua ramai ni ke ramai lagi? Saya nak sebut bukan apa ramai yang tak datang mengaji. Kalau yang tak main ni semua mengaji pondok, tak apalah. Dia pun tak main bukan apa, dia pun semua 10 tahun kat pondok ustaz, tak apalah. Tapi kat pondok pun tak pernah mengaji, kat universiti tak pernah mengaji, bila datang pengajian pun tak datang. Memang jahil tuan-tuan. Macam mana kita nak jadi alim? Saya pun sama, kalau saya tak mengaji saya jahil lah. Mana ada orang tiba-tiba jadi pandai tuan-tuan? Saya duduk tu kecil, duduk kena balun yang ayah saya tuan-tuan, buah. Tiba dengan ayah. Tuan-tuan kena, saya duduk alat bungsu. Asal sana. Tuan-tuan kenal Tuan Guru Haji Sabran Asmawi? Tuan kenal tak? Pernah jadi wakil di Semanggui. Saya sekolah di situlah. Saya sekolah di Duaniah, Teluk Medan. Saya kerak kalau nak periksa berapa kali saya bawa ayak. Saya pergi saya bawa ayak pergi dekat dia. Dia duduk dalam bilik pengetua tu, mudir. Suruh dia jampi lah. Saya darjah 6 tu selalu bawa ayak, suruh dia jampi. Tuan Haji Sabran ni dia orang asal Alat Bungsu lah. Ayah dia tu Asmawi tu orang kaya, orang Banjar kaya di Alat Bungsu tu lah. Orang Banjar kaya, Asmawi. Dia pun mengaji sekolah rendah di tebing tinggi, atas sikit Alat Bungsu tu. Jadi saya ingat saya boleh baca-baca sikit mengajak, boleh jadi ikut dia doa tukut. Saya rasa lah, saya bukan erti pun. Jadi dia baca, saya dengar lah dia baca Alam Nashrah lagi lah, benda-benda dia baca tu. Itulah saya buat minum. Baik, jadi tuan-tuan nak ceritanya, kalau tak mengaji tuan-tuan tak boleh. Saya tak pergi mengaji, ayah saya balon tuan-tuan, tibai. Sebab nak bagi jadi pandai lah. Betul tak? Cuba biar anak main handset, macam mana nak pandai macam tu? Kita kena paksa. Sampai Nabi pun suruh kan, anak 10 tahun tak semayang kena rotan, wadribu alaiha,
Tapi rotan janganlah sampai patah riuk ke apa, sebagai peringatan pada dia. Baik. Jadi tuan-tuan kena mengaji lah. Bila tak mengaji banyak kejahilan. Banyak orang dia, banyak tuan-tuan, dia semayang, dia tak mengaji. Dia tengok orang buat. Tengok orang buat, oh macam ni tu. Sah ke tak sah tuan-tuan? Memang tak sah. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali, disebut oleh para ulama tuan-tuan. Sebab niat itu, antara syarat ni adalah ma'rifatun manwi. Bila kita nak niat, kita kena tahu apa yang diniatkan. Sehingga para ulama, Imam Ghazali sebut, dan ramai lagi ulama sebut, siapa semayang tapi dia tak kerti beza mana rukun mana sunat, batal solat dia. Kalau dia anggap yang sunat itu rukun, yang rukun tu sunat, maknanya dia tak tahu dia buat apa. Allah Ta'ala suruh kita mengaji tak? Suruh kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah, belajar tiada Tuhan melainkan Allah, wastaghfir li dhanbik, dan minta ampun terhadap dosamu. Kata Imam Al-Bukhari, ini menunjukkan Allah Ta'ala suruh mengaji dulu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini satu penjelasan, mesti ada ilmu sebelum beramal dan sebelum bercakap. Nak semayang kena ada ilmu. Kita kena tahu mana 13 rukun yang semayang tu. Kena tahu 13 rukun tu. Kita ingat 13 rukun, kita tahu yang lain itu sunat. Kita tak tahu sunat abad dengan hayat tak apa, tapi rukun dengan sunat kena tahu. Hayat dengan abad itu dah dalam sikit lah, taklah dalam sangat, dalam sikit lah tuan-tuan. Tapi rukun kena tahu. Sebab tu bila kita mengaji fardu ain, perasan tak? Mesti dia akan sebut tentang rukun. Betul tak? Dia sebut mesti rukun. Mana kita kata fardu ain? Supaya kita mana rukun zakat, mana rukun puasa, mana rukun haji, mana rukun solat, supaya kita tahu apa benda yang kita buat. Pentingnya ada ilmu. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu, ada satu ustaz tu, dia cerita dia semayang asar. Tengah semayang dia jadi makmum lah. Lepas tu ada satu jemaah masuk semayang tepi dia masa rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga ada orang masuk semayang tepi dia. Jadi bila bagi salam, sepatutnya kena apa? Kena tambah lagi 2 lah. Sebab dia dapat rakaat ketiga dengan keempat dengan imam. Jadi lagi 2 rakaat. Lagi 2 rakaat. Jadi imam bila bagi salam, dia kena tambah lah lagi 2 rakaat. Jadi bila imam bagi salam, dia bagi salam sekali, ingatkan lupa kita boleh naik balik. Saya kadang-kadang orang rumah semayang kita, kadang-kadang dia lupa, dia masuk lambat, bagi salam, dia bagi salam sekali, kita tegur lagi satu, dia naik terus, jangan cakap pula lagi satu, betul ke bang? Itu susah lah tuan-tuan. Ya ke saya kalau duk bercakap pula, cakap jangan lebih daripada 4 patah perkataan. Kalau bercakap lebih daripada tu, batal. Sebab ada hadis Nabi dengan sahabat. Lepas tu tambah lagi 1 rakaat. Ini bila dia bagi salam sekali, kita dah bagi salam, teringat lagi 1, terus naik. Lumrah tuan-tuan, lupa tu biasa. Saya pernah aja semayang di masjid tinggi tuan-tuan, saya masuk rakaat yang kedua, orang bagi salam, saya bagi salam, saya tak ingat. Yalah kadang-kadang balik sekolah penat apa semua kan, jadi bagi salam. Saya dah bagi salam, lagi 1, saya tambah lagi 1. Yang orang sebelah saya pelik tuan-tuan. Dia pelik. Dia semayang lengkap lah. Dia masuk, dia semayang dengan imam pada rakaat pertama. Bila imam bagi salam, saya bagi salam, dia pelik. Dia tak tegur tapi dia pelik. Kenapa semayang 3? Saya lupa. Saya bagi salam. Dah bagi salam, dia pelik tengok saya. Lepas tu saya naik terus. Dia lagi pelik. Dah bagi salam, naik balik. Itulah kena mengaji. Ini memang macam tu. Jangan lama sangat Janganlah sama ada istighfar, astagfirullah. Dah lama tuan-tuan. Dah selang nak dekat seminit dah tuan-tuan. Dah selang dah 30 saat lebih dah tuan-tuan. Daripada urufnya lama. Kita duduk baru teringat. Tadi lagi. Tu kena sembahyang lain lah. Ni kalau cepat. Ingat dalam kita anggap dalam dia tak sampai seminit dah tuan-tuan. Dalam setengah minit macam tu kan, baru kita teringat naik terus. Tapi jangan lama sangat. Lama sangat kena sembahyang lain. Baik, jadi tuan-tuan, yang ustaz ni dia tegur lah, dia kata, abang lagi 2. Kan dia bagi salam, dia bawa, dia kena tambah lagi 2, dia bagi salam. Ustaz ni tegur, lagi 2. Apa kata abang ni? Okey lah aku sembahyang 2. Ramai lagi kalau mak tak sembahyang. Dia boleh kata macam tu. Okey lah 2 pun. Mana dia memang sengaja sembahyang 2. Dia memang sembahyang 2, dia tak mau tambah dah.
Dia kata okey lah, dua pada langsung tak semayang. Boleh macam tu. Tapi apa nama, ustaz ni tegur. Ustaz ni kata apa? Abang semayang dengan tak semayang sama bang. Betul kalau macam tu, sama dengan tak semayang lah. Ni saya sebut kadang-kadang yang benda saya nampak tuan-tuan. Ada yang apa, sujud. Kita tahu bila sujud, perut ibu jari perut ibu jari tu dia termasuk dalam anggota sujud. Kita kena lentikkan dia. Lentikkan sikit. Perut ibu jari Ada pun jari yang lain itu sunat. Perut ibu jari tu yang kecuali kita sakit. Ada orang dia sakit kan, dia tak boleh nak lipat tu kita lain. Sakit semayang duduk pun boleh, baring pun boleh. Apatah lagi semata-mata apa nak lipat. Ada orang saya tahu dia tak boleh lipat pasal dia sakit. Dia letak macam tu saja, dia dah sakit dah. Kalau boleh lipat, wajib perut ibu jari kaki tu. Dia anggota sujud. Kalau boleh semua jari lah, sunat. Yang jari lain tu sunat. Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Yang saya nampak bab sembahyang jemaah. Satu lagi. Kita dah masuk lambat, terus dengan Fatihah. Dengan bukan doa iftitah. Boleh lah. Satu lagi yang saya nampak, bila imam tengah rokok, kita tahu bila kita dapat rokok dengan imam, maka kita dapat rokok, kita dapat rakaat. Tapi yang ada orang, dia angkat takbir, Allahu Akbar, imam iktidal. Bila imam iktidal, mana boleh rokok dah, batal. Kita dah terlepas satu rakaat. Kita angkat takbir, Allahu Akbar, imam iktidal, kita kena iktidal. Sebab bila imam dah bergerak, imam dah tinggal kita satu rakaat. Kecuali masa kita turun, imam naik. Itu tak apalah, kita turun dan terus. Tapi kita tak dapatlah rakaat. Sebab kita kena tatmaninah dengan imam kan. Boleh lah. Baik. Kemudian bila kita semayang, kita baca Fatihah. Angkat takbir terus Fatihah. Bila Fatihah sampai dekat separuh, imam rokok, kita ikut imam, jangan habiskan Fatihah. Boleh lah, sebab kita masbuk. Tapi ada orang dia habiskan Fatihah dia sampai dia tak dapat nak rukuk dengan imam. Yang wajib habiskan Fatihah ni orang yang muafiq, orang yang ada masa untuk habiskan Fatihah bersama imam. Dia angkat takbir, sebelum imam angkat takbir, sebelum imam rukuk, dia ada masa nak baca Fatihah yang sederhana, lebih kurang 15 saat. Bila itu wajib habiskan Fatihah. Wajib. Contoh kita sembahyang dengan imam, sembahyang Allahu Akbar, imam baca Fatihah, kita dengar. Lepas tu imam baca surah, sedap sangat, kita terlupa baca Fatihah. Masa imam nak rukuk baru teringat, kita wajib habiskan Fatihah. Sebab kita orang muafiq, kita ada masa habiskan Fatihah. Ini orang yang baru masuk, Allahu Akbar, terus Fatihah, bukan doa iftitah. Kecuali kita tahu imam tu baru semayang. Boleh lah, kita tahu imam ni baru semayang, baru baca Fatihah, baru semayang, kita baca doa iftitah. Ini kalau kita tak tahu, contohnya semayang zuhur dengan apa? Asar kan, kita tak tahu bila imam nak rukuk, kita tak tahu, kita main lambat, angkat takbir terus bismillah, dah gugur dah sunat doa iftitah, dah gugur, dah tak sunat dah masa tu, bukan masa dia. Boleh lah, terus dengan bismillah saja. Ataupun semayang subuh tadi, kita masuk imam tengah baca, tadi imam baca Al-Baqarah tuan-tuan, kita dengar, kita tak tahu imam nak berhenti pada ayat yang keberapa, kita masuk terus bismillah. Terus bismillah terus. Dah tidak sunat lagi baca a'udzubillah dengan doa iftitah. Baik, kemudian banyak kejahilan. Kemudian berlaku banyak perzinaan, banyak berzina. Sekarang ni banyak zina ya. Dia makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak perzinaan. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, antara benda yang menakutkan bila berzina, dia akan jadi anak tak sah taraf ataupun anak luar nikah. Banyak tuan-tuan anak luar nikah ni di Malaysia ni. Daripada tahun 2005 sehingga 2015 ni perangkaan, tuan-tuan boleh tengok yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran. Daripada 2005 hingga 2015, anak luar nikah yang didaftarkan. Tak kira sebelum tu dah. Sebelum 2005 kita tak kira. Dan belum lagi kira yang tak daftar. Ada yang tak daftar dah. Ada kes yang saya pernah jumpa. Orang bagi tahu saya lah, dia urus benda-benda luar nikah ni. Dia pun pernah jumpa ada suami isteri, anak ramai, ada 7 ke 8. Rupanya tak pernah kahwin. Tak pernah kahwin. Dia senang tuan-tuan, dia ada perempuan ni, dia bawa pergi mana-mana, dia nak duduk sini orang tahu. Dia pergi duduk kat tempat lain, Selangor kat bawah bukan tahu. Dia buat rumah, orang tanya, ni siapa? Ni isteri saya. Bukan orang nak tanya lah. Macam tu je dia buat. Rupanya macam mana boleh tahu bila nak sekolah. Anak tak hantar sekolah, tak daftar anak,
Cek balik, mak pak tak pernah kahwin, dah sonok hidup macam suami isteri. Ada. Daripada 2005 sehingga 2015, anak luar nikah yang didaftarkan 532,158. Tu dia, setengah juta yang didaftarkan. Kita tak kira yang tak didaftarkan, dan kita tak kira yang dibuang merata tempat tu, dan kita tak kira yang digugurkan. Yang digugurkan di Malaysia ni, yang kandungan digugurkan setahun 90,000 ke 100,000. Banyak tu yang digugurkan. 90,000 ke 100,000. Ini semua anak luar nikah. Semua yang tak kahwin, buat kerja, mengandung, digugurkan. Banyak tu setahun hampir 100,000 yang digugurkan. Kemudian tuan-tuan, dalam saya baca dalam tahun 2020 tuan-tuan, anak luar nikah, kes anak luar nikah ni tuan-tuan, sehari dia dalam 51,000 ke 55,000 dalam tahun 2019 ke 2020. 51,000 ke 56,000. Lebih kurang tuan-tuan, kalau kita bahagi hari lah, purata dia, sehari 150 anak luar nikah dilahirkan. Sehari 150 anak luar nikah dilahirkan. Banyak tuan-tuan, berzina ni banyak sungguh. Tu belum kira lagi berzina yang pakai kondom, yang tak melahirkan anak. Ni kita kesan pada dia. Banyak sungguh perzinaan. Dia akan lagi banyak, sampai nanti akhir zaman orang akan berzina macam haiwan. Ada Nabi sebut kan, orang akan berzina di merata tempat, tepi jalan. Maksudnya dia tengok orang perempuan tu syok kat dia pun syok, berzina. Macam kucing, anjing, kan dia berzina. Kan kucing dengan anjing, takkan mana ada menyorok lah tuan-tuan. Tak ada nak menyorok belakang pokok dulu kan, tak ada, kat mana-mana menjadi. Macam itulah tuan-tuan yang akan berlaku manusia. Maksudnya dia ada satu penyakit yang dipanggil penyakit memuaskan nafsu. Itu penyakit sebenarnya, penyakit hati tuan-tuan. Kita ada penyakit hati, dengki, penyakit hati apa lagi, riak, takabur. Dia ada satu penyakit hati. Penyakit dia ni, dia suka memuaskan nafsu dia. Dia satu penyakit sebenarnya, penyakit. Itu dia susah nak kawal. Nanti lah ni pasti ada malu. Nanti dia kalau tak ada malu macam tu, yang paling bagus pun tegur. Yang paling bagus pada zaman tu, hampa ni kalau nak berzina menyorok lah sikit. Itu paling bagus tu. Baik, yang hak lain tak tahulah. Baik, banyaknya penzinaan. Baik, kemudian ramai kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki. Tapi tuan-tuan, setakat ni lelaki masih ramai. Yang saya baca, saya tengok, saya sebelum saya baca dulu tuan-tuan. Dia sebab dia memang satu kewajipan lah sebenarnya. Mana-mana ustaz, mana nak kuliah, kecuali dia dah ulama lah tuan-tuan, mesti kena check dulu. Macam saya ni ilmu kadar sangat tuan-tuan, jadi kena check dulu, takut silap, check balik. Jadi tuan-tuan, sekarang ni untuk rekod tuan-tuan, orang perempuan, orang lelaki masih lebih ramai. Lelaki masih lebih ramai. Jadi kalau kita nak kata kiamat tu bukan masa ni lah tuan-tuan, pasal belum lagi tanda tu. Kalau ikutkan sekarang, penduduk dunia ada dalam yang saya baca lah, ada dalam 7.9 juta, lebih kurang lah 7.9 bilion. Dia punya purata laki perempuan. Laki ada 102, perempuan 100. Maksud dia 100 perempuan dunia, laki ada 102. Tuan-tuan tambah lah. Kalau 200 perempuan, laki ada 204. Kalau ada 300 perempuan, laki ada 300. Boleh lah, itu purata. Ni nak bagi kita mudah faham. Makna dia kalau ada 1,000 orang perempuan, mana lelaki ada apa? 1,020. Boleh lah, 1,020, lebih 20. Tiap-tiap 1,000 orang perempuan di dunia, orang lelaki ada 1,020. Sekarang ni yang terbaru. Termasuk juga di Malaysia. Di Malaysia sekarang ni, untuk rekod saya baca bulan 7 hari tu dia keluar perangkaan banci kan. Orang lelaki ada dalam 16.83 juta. 16.83 juta. Orang perempuan ada dalam 15.92 juta.
Maknanya di Malaysia ni orang lelaki 900,000 lebih ramai daripada perempuan. 900,000 orang lelaki lebih ramai daripada perempuan. Tapi kenapa masuk universiti orang lelaki tak ada? Pergi universiti tuan-tuan. Universiti orang lelaki pupus. Zaman saya dah pupus, sekarang ni lagi pupus kot. Orang perempuan ramai. Saya pelik tuan-tuan, sampai kalau masuk dewan kuliah malu tuan-tuan. Lelaki apa orang? Perempuan penuh sampai ke belakang tu. Kalau UPSI 80% perempuan. Orang perempuan dekat IU kesian, nak cari suami susah. Nak cari yang educated lah. Kat luar nanti tu yang syarah pesan lah pada orang perempuan, cari bakal suami sekarang. Nanti dah habis belajar nanti susah nak cari yang apa, sama-sama berpelajaran. Susah nak dapat. Orang lelaki banyak pergi mana tuan-tuan? Maaf sebut tuan-tuan, banyak kat pusat serenti. Betul tuan-tuan? Banyak. Dia isap dadah banyak. Banyak sangat yang terlibat. Itu yang kita tak nampak tuan-tuan. Kalau anak universiti tuan-tuan tanya, ya anak-anak orang lelaki seolah-olah macam dah pupus orang lelaki. Kita sangka akhir zaman, rupanya orang lelaki ramai lagi. Kalau tak pergi pusat serenti, pergi mana? Main motor, itulah tuan-tuan. Cakaroy, itulah tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Banyaknya perempuan. Baik. Kalau kat dunia tuan-tuan pun sama, cuma ada negara yang banyak perempuan ada. Contohnya Latvia, Ukraine, Belarus, Hong Kong, Lithuania, kemudian ada lagi tuan, negeri-negeri yang banyak perempuan berbanding dengan lelaki. Itu pun tak banyak sangat, lebih sikit ya. Lebih sikit. Baik, kemudian cumanya bila akan berlaku ni tuan-tuan, dia akan berlaku tuan-tuan, kata Imam Ibn Hajar. Baik, dia kata sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus 50 perempuan. Maknanya dia apa? Dia akan jadi apa? Satu lelaki nisbah 50 perempuan. Satu lelaki nisbah 50 perempuan. Jauh lagi tuan-tuan. Tapi dia akan berlaku dalam sekelip mata sahaja. Sekelip mata ni maksud dia sekejap. Dalam tempoh yang sekejap, orang perempuan akan jadi sangat ramai. Macam mana tu? Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dengan peperangan. Ya, kita akan ada perang tuan-tuan. Kenapa kita dah lama tak perang? Kerana sebab apa tuan-tuan? Pertama tuan-tuan ingat pertama, bila perang yang paling banyak mati orang lelaki. Tuan-tuan tengok perang dunia yang pertama pada tahun 1914 dan hingga 1918. Apabila ada orang daripada Serbia membunuh seorang lelaki di Austria-Hungary, jadi perang. Tuan-tuan, yang terkorban 15 ke 22 juta. Banyak tuan-tuan yang terkorban. 15 ke 22 juta yang terkorban. Tak apalah, itu 1918. Selang 20 tahun 1939. Tak jauh. 1918, 1939 jadi perang yang dunia yang kedua. Hitler nak menuntut bela kekalahan perang dunia yang pertama. Dia nak tutup bela, maka Jerman dia menyerang Poland. Dia start serang Poland. Dia serang Poland, maka jadilah perang dunia yang kedua. Berapa ramai yang terkorban tuan-tuan? Yang terkorban tak dapat nak kira tuan-tuan. Ada yang kata sampai 80 juta, ada kata 70 juta, ada kata, tapi yang saya baca yang tengah-tengah lah. Angka korban dalam 56 juta. 56 juta. Orang awam yang terkorban 30 juta lebih. Orang awam yang tak bersalah tuan-tuan, pasal kena bom. Orang awam 30 juta lebih yang terkorban. Orang tentera dalam 20 ke 25 juta. 20 ke 25 juta tentera yang terkorban. Ini banyak tuan-tuan yang mati. Tuan-tuan perasan tak? Dah lama tak perang dunia tuan-tuan. Daripada 1939 habis perang dunia 1945. Kita Malaysia pun tak tahu kita kena. Kita kena kan? Macam mana kita kena? Jepun mai. Jepun pasal apa? Jepun mai attack Malaya. Sebab kalau tanya orang tua-tua dulu, ada kan? Saya pernah tanya satu orang tua di Selinsing ni. Dia cerita kat saya, meninggal dah dia pun. Saya ingat kalau ada umur dia pun mungkin 100 tahun kot. Saya kecil masa tu. Dia cerita masa duduk di Selinsing, tentera Jepun mai. Dia cerita bagaimana dia nampak tentera Jepun rogol anak dara Melayu. Tapi tak boleh buat apa. Jepun tu 3 orang. Orang Melayu ramai tapi Jepun kan dia ada senjata. Mai tengok tak boleh nak buat apa. Dia pun bergilir-gilir rogol berlaku di Selinsing. Dia tengok, dia masa tu pun dia ada, dia kecil, dia tengok. Tak boleh nak buat apa, Jepun tu pegang senjata. Dia bergilir-gilir seorang rogol seorang perempuan Melayu. Pasal apa kita kena tuan-tuan?
Sebab Jepun dia geng Jerman, British yang jajah Malaysia geng Amerika, tentera bersekutu. Jadi Jepun tengok disebabkan Malaysia ini di bawah apa? British, mesti dibebaskan daripada tentera berikat. Kita kena attack tuan-tuan. Kita yang tak tahu apa kita kena. Bila jadi perang dunia tuan-tuan, jangan sangka kita yang berkecuali tak kena. Habis semua nanti. Dia sapu semua. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya yang mati itu besar. 1945 tak apalah, Jepun menyerah kalah. Amerika bom apa? Nuklear dekat Hiroshima Nagasaki. Jepun menyerah kalah di Malaya. Kalau tidak tuan-tuan, Jepun tak letak. Kita British kalah di tanah Melayu. British kalah, Jepun sampai ke Singapura tu. Kalau Amerika tak jatuh nuklear dia tuan-tuan, Jepun lah tuan-tuan, kita ni bawah-bawah Jepun lah. Maju lah. Maju. Ada orang kata Jepun tu lebih bagus daripada British, saya tak tahulah. Ada orang sebut Jepun dia nak bebaskan kita daripada British, jadi nak beri kemajuan. Wallahu alam tuan-tuan. Itu kata Profesor Mak Rofa, antara pakar sejarah. Dia kata Jepun tu bagus, British tu yang bawa masalah. Wallahu alam tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, saya pendek cerita tuan-tuan, kenapa sekarang tak perang dah? Lama. Kenapa tak perang dah tuan-tuan? Sebabnya kerana nuklear. Semua negara tak berani nak perang. Sebab kalau dah guna nuklear, habis. Tuan-tuan, kalau tak ada nuklear, kita dah perang dunia dah. Bila Rusia attack Ukraine, patut jadi perang dunia dah. Sebenarnya dah jadi perang dunia. Tapi disebabkan semua pakat takut kerana Rusia ada nuklear. Kacau Rusia, China akan bertindak balas. China dia sekutu Rusia, Korea Utara akan bertindak balas. Kali ini tuan-tuan, dia tak main-main lah. Dia pakai tembak nuklear. Nuklear yang jatuh di Hiroshima mati 75,000, 76,000. Jatuh di Nagasaki 70,000 lebih. Jumlah yang mati Amerika jatuhkan 2 nuklear tu, 2 atom tu, 200,000 lebih. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan saya lah tuan-tuan, nuklear yang Amerika guna tu sangat lemah nak banding sekarang. Yang tu sangat lemah, itu pun dah mati punya ramai. Yang ada sekarang ni ratusan kali ganda lebih kuat pada dulu. Ratus kali ganda. Yang ni kalau jatuh di New York tuan-tuan, tak tahu berapa puluh juta mati. Dan kita tahu nuklear ni pula, Rusia kalau nak bom Britain, dia tak perlu tembak Britain pun. Dia letupkan nuklear tu dalam laut cukup dah. Dia akan jadi tsunami yang boleh meranapkan Britain. Dia letupkan saja dalam laut, cukup dia jadi tsunami yang tinggi ayak dia. Dia dah buat dah ayak dia tinggi berapa, memanglah ranap Britain. Sebab tu duk takut sekarang ni. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, kalau perang Ukraine, Barat dah menggunakan segala teknologi yang canggih letak di Ukraine. Amerika dah letak semua dah. Saya duk ikut bacaan, segala benda yang canggih. Cuma jet pejuang je tak bagi lagi. Kata baru nak masuk F-16. Tapi yang senjata pemandu yang canggih-canggih dah masuk dah. Duk perang. Kalau ikutkan dah jadi perang dunia, tapi duk takut. Saya pernah jumpa ada orang kata apa, jadilah perang dunia, ajak sikit tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Kalau jadi perang dunia tuan-tuan, duit kita jadi tak laku, ekonomi dunia jatuh merudum. Teruk kita tuan-tuan, teruk. Bila dunia hancur, kita pun hancur tuan-tuan. Satu je tembak nuklear, semua pakat tembak nuklear tuan-tuan. Kita akan saksikan banyak yang mati. Covid dulu banyak mana mati? Covid baru ni 6.9 juta yang mati Covid. Yang sembuh pada Covid 669 juta. Itu pasal kita ada vaksin. Kalau ikutkan tuan-tuan, wabak dulu semua mati ramai. Wabak tuan-tuan baca wabak sebelum Covid, mati 30 juta, 40 juta, ada 200 juta. Cuma bila kita vaksin ni, dia ada kesan sampingan lah. Tu yang kadang-kadang kita letih, betul tak kan? Ada orang kadang-kadang kita jadi macam senang demam. Dia kata kena kesan vaksin dululah. Sebab dia macam ni, dalam dunia perubatan ini macam ni. Ubat yang tuan-tuan ambil, dia ada kesan sampingan. Tapi kalau tak ambil ubat, lagi cepat mati. Dia macam tu. Dia nak bagi kurang mati tu. Contoh darah tinggi yang tuan-tuan ambil, dia ada kesan kadang-kadang tenaga batin lelaki jadi kurang, betul tak? Mungkin efek pada buah pinggang, tapi efek tu lambat berbanding dengan orang yang tak ambil ubat darah tinggi, tak ubat darah ubat kecil manis. Apa jadi? Buah pinggang lagi cepat rosak. Bila darah terlalu tinggi, gula terlalu tinggi dalam darah, buah pinggang rosak. Darah tinggi tuan-tuan yang tak terkawal, buah pinggang rosak juga. Pendek kata, ubat yang tuan-tuan ambil, dia ada kesan sampingan. Tapi kalau tak ambil, lagi cepat mati. Itu ya. Memang macam tu tuan-tuan. Dia memang macam tu, dunia hakikat dia. Termasuk vaksin. Ya memang, saya tak nafi, dia ada kesan sampingan. Kawan saya berapa orang mati tuan-tuan pasal Covid. Pasal Covid mati.
Kawan ada yang rapat dengan saya pun ada. Habis tuan akan datang kita sambung itulah tuan-tuan, keterangan. Keterangan nanti kita baca pendek je lah. Saya dah hurai banyak. Keterangan dia pun disebut sikit je dalam ni. Baik. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wa muslimat minna wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an ma tafarraqan ba'di tafarraqan ma'suba wa la taj'al min asy-syaqiyya wa la mahrumat huda. Sallallahu nabiyina Muhammad wa